Hai, Assalamualaikum, Zara, Zaidan. Alright, cikgu akan share balik apa yang kita belajar tadi dalam kelas. So, korang boleh buat ulang kaji supaya ingat balik lah. Alright. Benda yang cikgu ajar tadi adalah persamaan linear. Setelah kita buat sedikit diagnostik, so teacher rasa elok kita mulakan dengan persamaan linear supaya korang lebih jelas dan lebih kukuh topik ni. Okey. Pertama sekali, korang perlu tahu bahawa penyelesaian operasi matematik dalam persamaan linear yang perlu korang buat pertama atau didulukan lah. Macam tu, ialah menyelesaikan apa-apa sahaja di dalam kurungan ataupun membuka kurungan. Okey. Kedua, darab atau bahagi. Ketiga, apa-apa sahaja operasi yang berkenaan dengan tambah dan tolak. So ikut urutan ya, 1, 2, 3. Kemudian next one. Tadi teacher kata, ni benda ni memang rahsia besar gila. Memang betul pun. Sebab kalau kita salah, maka kita tak boleh buat. Kalau kita tak tahu pun, kita tak boleh buat. Macam mana? Benda ni rahsia apa tu? Rahsia left hand side sama juga dengan right hand side. Bermakna, macam mana rahsia apa sangat ni? Okay, maknanya macam ni. Apa-apa saja yang dari sebelah kiri, daripada left hand side, korang bawa pergi sebelah kanan. Katalah contoh darab dalam kes ni. Bawa kat sebelah kanan jadi bahagi. So kalau bahagi pula, bawa jadi darab. Samalah juga ceritanya kalau tambah. Bawa belah kanan jadi tolak. Tolak bawa pergi sebelah kanan jadi tambah. Seterusnya. Tengok sini elok-elok. Okey, masih ingat lagi? Ini adalah kuasa 2. So apa-apa kat dalam ni pun boleh. Kadang-kadang kita letak pun boleh ubah dia X. Kadang-kadang pun boleh ubah dia boleh jadi Y. Kan? Kalau kita tak X, sini pun jadi punca kuasa X lah. So, apa yang cikgu nak bagi tahu ialah kalau dia kuasa 2, maknanya X kuasa 2, bawa pergi sebelah kanan, kita akan dapat punca kuasa 2X. Begitu juga dengan punca kuasa 2. Bawa pergi sebelah kanan, dia akan jadi kuasa 2. Sama juga seterusnya. Kuasa 3, bawa sebelah kanan jadi punca kuasa 3. Kalau punca kuasa 3 pula bawa pergi sebelah kanan, dia akan jadi kuasa 3. Samalah seterusnya. Kuasa 4 ke, kuasa 10 ke, kuasa 100 ke. Bawa sini jadi kuasa, macam tu. Diri dia sendirilah. Itu yang cikgu nak bagi tahu tadi. Contoh dia macam mana, kalau cikgu apa contoh dia kalau bawa daripada kiri ke kanan tu. Tengok kalau sini cikgu ada bagi contoh. Negatif, bawa pergi ke kanan jadi positif. Tengok ni, negatif 4. Bawa pergi ke kanan, kita bawa semua ni pergi ke kanan. Maka kita akan dapat sini sebelah kiri ni tak adalah dah bawa dah negatif 4 tu. Bawa pergi kanan dia jadi positif 4. Sini belah kiri jadi apa? Tak ada apa-apa dah. Kosong. Sebab kita dah bawa negatif 4 tu pergi kanan, dia jadi positif. Itulah maksud dia. Left hand side rule sama juga dengan right hand side. Senang kan? Next one. Benda yang korang sangat perlu tahu juga adalah sign. Dalam sesuatu operasi tu, jika sign dia sama, maknanya sama macam mana cikgu? Macam ni. Negatif-negatif atau positif-positif. Negatif-negatif atau positif-positif. Kalau sama macam mana cikgu? Kalau sama ada kita darab atau kita bahagi dia. Sama ada operasi dia darab atau bahagi, dia akan jadi positif. Nampak tak? Negatif, darab atau bahagi negatif, kita akan dapat positif. Sama juga. Kalau positif pun sama juga. Kalau kita darab atau bahagi dia, kita akan dapat positif. Senang kan? Tetapi, jika salah satunya berbeza, sign dia tidak sama, maknanya dia berbeza ya. Berbeza. Positif, darab negatif, kita akan dapat negatif. Positif, darab negatif pula. Terbalik ke? Negatif, darab positif. Ataupun negatif bahagi positif, kita akan dapat negatif. Sama juga kalau salah satunya kat sini, kalau di sini bermula positif, didarab atau dibahagi negatif, kita dapat juga negatif. So asalkan salah satu sign berbeza, kita akan dapat negatif ya. Kalau dia sama, positif. Ingat macam mana nak ingat? Positif-positif ni maknanya kawan perempuan kawan dengan kawan perempuan, maknanya positif dengan positif lah. Dia darab dua-dua ni, dia akan jadi positif. Kawan lah, berkawan lah dia. Macam kawan lelaki, contoh ya, ni contoh cikgu je. Kawan dengan kawan lelaki,
darab dengan kawan lelaki, tak kisahlah darab ke bahagi ke, dia antara dua ni So kita akan dapat positif juga. Nampak? Dia berkawan lah dia. Ingat ini cara ingat. Cara ingat. Yang korang boleh apply. Kemudian kalau sini, satu perempuan, iaitu positif, didarabkan dengan kawan lelaki, iaitu negatif, sama juga negatif. Maknanya berlawan lah pula dia. Kan? Ataupun kalau kat sini adalah negatif, didarab atau bahagi dengan positif, apa-apa sign saja yang positif, sama juga dia akan menghasilkan negatif. Tak tahu apa benda dah salah. Okey. So itu cara mengingat dia. So korang boleh pakai lah, tak semestinya lelaki perempuan macam ni. Kan? Lepas kahwin lain pula. Ni sebelum kahwin. So, jadi perempuan dengan perempuan boleh pegang tangan, halal, positif. Lepas kahwin lah lain pula cerita. So ni apply untuk cara mengingat saja. Terpulang pada korang sendiri macam mana korang boleh nak ingat formula ni. Nak ingat rules ni. Alright, next. Okey. Kan cikgu cakap tadi, cikgu dah rakam. Tiba-tiba hilang rakaman cikgu. Maka cikgu kena buat semula macam mana kan. So inilah soalan dia tadi. Kan? Ini soalan dia tadi yang kita orang buat contoh dalam kelas. Cikgu rakam semula untuk ulang kaji korang. Alright. Step pertama, kita selesaikan yang di dalam kurungan ataupun kita buka kurungan. Ini step pertama ya. Apa-apa yang berkait dengan kurungan, itulah step pertama kita. Okay, dalam kes ni, macam mana step pertama ni boleh kita selesaikan? First, kita tulis balik 2T. Tolak. Tolak ni sebenarnya macam ni tau. Soalan dia macam ni tau. Soalan dia macam ni. Okay, supaya korang tak keliru, ni soalan dia tadi. Okay. Bila dia kata tolak je kat sini bermaksud dia tolak apa? Dia tolak 1. Di sini ada nilai dia 1. So, bila tolak 1 didarab dengan T, korang akan dapat tolak T. Betul tak? Sebab tolak 1 darab dengan T. T ni positif lah. So, korang akan dapat tolak T. Negatif kat sini. Alright. Okay, next one. Tengok cikgu buka sini pula. Gitu. So, tolak 1 didarabkan dengan tolak 4. Okay, ingat negatif, darab negatif. Supposedly kita dapat jawapan dia positif ya. And then ambil numbers, darab dengan numbers, 1 darab 4, 4. Okay, so kita dapat jawapan dia positif 4. Kan senang? Sama juga dengan 6. Okay. Next step. Dah habis ya step pertama tadi. Step kedua kita nak selesaikan T. Maknanya apa-apa yang terkait dengan T, kita kena selesaikan. 2T tolak T, kita akan dapat T. Tambah 4, sama juga 6. Tadi Zara pun dah okey, dia dah faham. Apa kita nak buat next step? Next step dia tu kita selesaikan lah. Okay, step ketiga, kita selesaikan. Macam mana nak selesaikan? Kita carilah nilai T tu. Selesaikan ataupun cari nilai T. Lalu cinta kita bermula. Alright, macam mana? Okay. Tambah 4, bawa pergi sebelah kanan. Apa jadi? Betul. Tolak 4. Yes. So, maka T kita sama juga dengan positif. Okay. Well done. Itu saja. Next step. Next soalan. Okey, soalan seterusnya, soalan kedua yang kita buat tadi. Alright. Macam biasa, step pertama kita mesti selesaikan yang dalam kurungan ni ataupun buka kurungan. Okey. Dalam soalan ni kita buka kurungan. Macam mana? Tengok baik-baik. Negatif 2. Ni negatif 2 ni. Cikgu akan darabkan dengan T. So, kita akan buat. Tengok arrow dia yang kecil dulu kita selesaikan. So, T sini tulis balik. Negatif 2 darab T, kita akan dapat negatif 2T. Senang kan? Negatif 2 darab T. Macam biasa, kita dapat negatif 2T. Seterusnya, tengok negatif 2 yang sama juga. Cikgu darabkan dengan negatif 4. Okey, tengok
negatif 2, cikgu darabkan dengan negatif 4. Sama juga dengan negatif, cikgu darab sign dia dulu. Negatif darab negatif dapat positif. Kemudian cikgu darab numbernya pula, iaitu 2 darab 4 dapat 8. Okey. So, kita dapat kat sini positif 8. Sama juga 6. Siap dah step 1. Seterusnya, step 2, selesaikan yang mana ada dengan T ni. Apa-apa yang ada dengan T ni kita selesaikan. Okey, T tolak dengan 2T. Ada RM1 tolak dengan hutang RM2. Jadi hutang tu masih ada hutang RM1 lah. Tolak T lah. Alright, so selesai dah yang ni. Kemudian tulis balik tambah 8 sama juga 6. Okey. Nah, tolak T sama juga 6 tolak 8, di mana kita akan dapat tolak T sama juga negatif 2. So, bila sini negatif, sini pun negatif, sebenarnya korang boleh buat je T sama juga 2. Terus hilangkan tanda negatif tu. Alright. Takat tu sahaja ya. Mesti korang nak tahu, cikgu macam mana lah. Kenapa pula kat sini hilang pula? Alamak. Okay. Untuk next step. Penerangan sedikit lah tentang ini. Kenapa dia jadi macam ni Boleh je korang hafal dua-dua hilang macam tu. Yes, tak ada issue. Tapi cikgu lagi suka kalau korang tahu kenapa hilang. Okay, dia macam ni Tolak T sama juga negatif 2 tu boleh hilang adalah disebabkan pertama dia ada 2 step Ini bermaksud negatif T, ini bermaksud negatif T sama juga dengan negatif 1 darab dengan T. Macam tu. Sebab tu kat sini dia jadi negatif 1 kali dengan T. Sama juga 2 kat sini. Maknanya negatif 2 ni bermaksud negatif 1 darab 2. That's why negatif 1 darab 2. Okay. That's why cikgu kata kita boleh potong. Jadi T sama juga dengan 2. Atau korang boleh buat apa tau? Macam ni T sama juga tolak T sama juga negatif 2. Balik kepada persoalan kita tadi. Yang ni T sama juga negatif 2. Korang boleh buat cara macam ni tau. T sama juga dengan negatif 2 bahagi negatif 1. Yang cikgu tunjuk tadi dalam kelas. Bila negatif 2 bahagi dengan negatif 1, ingat cikgu ajar tadi, negatif bahagi negatif dapat positif, 2 bahagi 1 dapat 2. Mula kita buat bahagi sign dulu, kemudian baru nombor. Lama-lama dapat 2. Macam tu, positif. Dan positif biasanya kita tak tulis pun. Positif, kita tulis 2 saja. Okey. Siap. Okey, alright. Takat tu saja. Selamat belajar. Buat homework. Assalamualaikum.